akhlak seorang Muslim yang sangat baik. Okay? Akhlak seorang kawan dan sahabat yang sangat baik. Orang maki dia, orang kata dia macam-macam, orang hina dia. Tapi hari ini dia dengar bahawa Tuan Guru Haji Hadi telah ke IJN buat dialisis, PMX pergi melawat. Untuk menziarahi rakan lama beliau, bekas rakan sekutu beliau iaitu Presiden PAS. Admin yang mengendali akaun media sosial milik Presiden PAS ini terus menjalankan tugas, menjalankan kerja seperti biasa, mengadu domba, memburuk-burukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyindir Datuk Seri Anwar. Dalam waktu yang sama kita bukan macam walaun. Berdoakan supaya mati cepat. Kalau boleh pergi mampus. Kalau boleh apa orang kata tarik nyawa dengan penuh, dengan apa orang kata dengan santap yang paling menyiksakan. Kita bukan macam tu. Raja kat Malaysia pun, yang saudara dia pun tak nak mengaku dia saudara. Dia sekarang ini sudah memegang 120 SD. 120 orang telah menandatangi SD. Sekarang ini tengah tunggu bagi 3 nama dekat Perdana Menteri. Sekarang ini akan memastikan kepada Agong. Agong akan memilih salah seorang akan bertukar kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa isu semalam hari Jumaat Datuk Seri Anwar Ibrahim ada pergi ke IJN untuk melawat sahabat dia, dan aku akan bawa juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Hadi Awang, dan aku akan bawa juga dengan Iswadi Moni menceritakan kenyataan Tun Dr. Mahathir. Panas punya hari ni. Ni Anwar Ibrahim sebagai seorang sahabat, dia memikirkan sahabat dia. Wallahualam duk tengah nazak ataupun tak tahulah apa yang sedang dia lalui sekarang. Tapi bila macam kita dengar dia duk tengah dialisis. Untuk pengetahuan hampa, untuk orang yang duk tengah dialisis ni, pertama-tama dia ada tahap juga kan. Ada sampai tahap dia boleh minum air, boleh minum air 500 liter sahaja sehari. 1 liter, setengah liter saja dia boleh minum air. Sebab buah pinggang dia dah tak boleh terima air, dan kemungkinan dia dah tak kencing. Dia dah tak kencing. Kalau dia kencing pun dia keluar sikit saja. Tapi apa yang dilalui oleh Hadi Awang sekarang ni, dia tengah sangat-sangat dia macam kritikal lah. Sebab dialisis. Sampai takkanlah pergi buat dialisis kena pergi IJN. Dekat klinik-klinik biasa pun boleh buat mah. Tapi yang untuk pengetahuan nampak, berapa income Hadi Awang, dia tak dapat mampu, dia tak mampu dia nak bantu rakyat-rakyat dia. Sebab apa? Dia perlu bantu diri dia tu sendiri. Sebab kos untuk dialisis sangat-sangat tinggi, babe. Sebab tu ada setengah orang kena dialisis tapi dia tak ada duit. Allahu Akbar. Tapi ya, ini yang point sebenarnya yang aku nak bawa ni. Ini sebagai seorang sahabat, memikirkan seorang kawan, seorang sahabat dulu bersama-sama memperjuangkan untuk nak menumbangkan Barisan Nasional, dan sekarang sahabat ni memikirkan sahabat nak pergi melawat, tapi dia macam dia tak mau. Malah Perdana Menteri kita pergi jumpalah orang lain. So, jomlah sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar. Okey, baik. Allahu Akbar. Okey. Sebentar tadi, sebaik sahaja Datuk Seri Anwar selesai menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid di Selayang, Datuk Seri Anwar terus bergegas hadir ataupun tiba di IJN Institut Jantung Negara untuk menziarahi rakan lama beliau, bekas rakan sekutu beliau iaitu Presiden PAS, Tan Sri Hadi Awang, yang juga merupakan ahli Parlimen Marang, yang sedang menerima rawatan di IJN pada ketika ini. Okey, Allahu Akbar. Besarnya hati Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul, sangat-sangat besar hati dia. Mulia sungguh akhlak seorang pemimpin nombor 1 negara. Walaupun kita tahu sejarah di antara Datuk Seri Anwar dan Tan Sri Hadi Awang ini, memang kita tahu pelbagai tuduhan, pelbagai fitnah, pelbagai cerita yang buruk dilemparkan kepada Datuk Seri Anwar, baik daripada Tan Sri Hadi Awang sendiri ataupun daripada wala-wala umpas di bawah ini. Okey, Datuk Seri Anwar, apa yang mereka tak kata kepada Datuk Seri Anwar? Cuba bagi tahu aku. Mereka tuduh Datuk Seri Anwar ini peliwat.
Mereka kata Datuk Seri Anwar ini banduan tak boleh jadi Perdana Menteri. Mereka tuduh Datuk Seri Anwar ni main belakang. Beza Mereka tau tuduh dengan Datuk Najib. Seri Anwar kefitnah Datuk Seri Anwar. Macam-macam mereka fitnah. Allahu Akbar. Namun itu tak menjadi sebab kepada Datuk Seri Anwar untuk beliau memutuskan silaturahim. Okey, dengan sahabat lama beliau, sahabat rakan seperjuangan beliau. Okey, kita sendiri tahu Hadi Awang ni apa yang dia tak kata dekat Datuk Seri Anwar. Sindiran demi sindiran. Pelbagai statement yang dikeluarkan dari mulut dia memang ditujukan khas kepada Datuk Seri Anwar. Kalau kita lah, cubalah fikir, kalau kita lah duduk di tempat Datuk Seri Anwar, tak mungkin, belum tentu kita boleh buat apa yang Datuk Seri Anwar buat hari ni. Allahu Akbar. Okey. Aku bila baca berita ni aku Dia punya sebab hati rasa. dia. Okay, Allahu Akbar. Walau apa-apa pun, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan Tan Sri Hadi Awang. Semoga beliau kembali sihat. Okay, beliau kembali boleh menjalankan tugas beliau sebagai Presiden PAS. Dia segera pulih daripada rawatan. Okay. Salam perpaduan. Okey, geng. Aku dengar kata Hadi Awang tak mau jumpa. Kata Hadi Awang sedang buat proses dialisis. Tapi apa yang ku tahu dan apa yang ku faham, orang yang duk tengah buat dialisis boleh je kita berborak, kita bersembang ke apa ke, tapi tak tahulah, mungkin Hadi Awang dalam keadaan buka baju ke apa ke. Sebab orang yang sedang buat dia macam dialisis ni, dia duk kena cucuk tebuk apa semua macam tu lah, sebab dia duk kena cuci darah selalu kan. Jadi tak apalah. Lepas dalam masa beberapa jam saja Datuk Seri Anwar Ibrahim balik daripada IJN, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mula-mula dia nak pergi jumpa Hadi Awang, tapi Hadi Awang tak mau jumpa, dia pergi jumpa sahabat dia yang lain pula, nama apa tahu. Lepas tu secara tiba-tiba orang ataupun admin daripada Facebook Hadi Awang mengeluarkan satu kenyataan yang agak pedih lah pada aku lah kan. Biadab memang tak patut lah kan. Hari ni dah hari Jumaat kan. Lepas tu hang keluarkan kenyataan macam ni kan, mengadu domba. Hang kata hang daripada ejen ulama, hang daripada orang yang memperjuangkan agama, tapi hang duk adu domba apa hal? Nampak sangat. Dan memperjelaskan kumpulan hang ataupun admin hang ni memang nak wujudkan perpecahan, memang nak memecahkan, dan admin hang tu lah menunjukkan ulama-ulama su di dalam parti PAS. Jujur aku cakap. Jadi aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar part tu daripada Wan Abdul Hadi soal kenyataan yang dikeluarkan oleh admin Ustaz Hadi Awang ni soal langkah Dubai. Aku akan bawa dengan hampa bersama-sama dengan Iswadi Moni pula last kali. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal kenyataan Hadi selepas Anwar Ibrahim balik daripada IJN. Jom sama-sama kita dengar. Okay, siang hari tadi, lebih kurang petang tadi, pukul 4 lebih kurang, okay, kita tahu Datuk Seri Anwar bergegas hadir ke IJN untuk melawat Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang yang sedang menerima rawatan di IJN. Okay? Namun pada hari yang sama, waktu yang lebih kurang sama, pemilik ataupun pengendali ataupun admin kepada social media milik Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang, Abdul Hadi Awang ni telah memuat naik satu posting yang berbunyi begini. Okay, posting tu panjang. Dalam posting tersebut tak lain tak bukan penuh dengan adu domba, penuh dengan sindiran yang ditujukan terus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, dan jadi dekat sini kita boleh tengok lah, kita boleh lihat walaupun Presiden PAS sedang menerima rawatan, namun admin yang mengendali akaun media sosial milik Presiden PAS ini terus menjalankan tugas, menjalankan kerja seperti biasa, mengadu domba, okay, memburuk-burukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyindir Datuk Seri Anwar. Okay, dalam waktu yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cukup berbesar hati melawat, pergi, hadir, meluangkan sedikit masa di balik jadual Datuk Seri Anwar yang begitu busy, begitu penuh, pack. Namun beliau tidak pernah melupakan sahabat lama beliau yang sedang menerima rawatan di hospital ataupun di IJN.
Okey. Namun tengoklah perbandingan di antara didikan Tan Sri Hadi Awang. Perkara ni kita tak boleh nak salahkan admin hanya menjalankan tugas apa yang telah endorse oleh Presiden PAS. Jadi apa yang dipost di akaun ni adalah cerminan kepada Tan Sri Hadi Awang sendiri. Jadi nak tunjuk kepada korang, inilah dia perbandingan dua akhlak, okey, di antara Presiden Keadilan, Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden PAS. Okey. Tak habis-habis lah mereka ni kan. Tak habis-habis. Sengaja post walaupun kawan tu pun dah nak mati dah, pun dah 50-50 dah. Dia dah tak mampu buat apa dah. Tapi sengaja nak wujudkan lagi perpecahan, nak wujudkan lagi. Dia tak tunjuk pun dia ni sebagai ulama ataupun orang-orang bawah dia ni, dia tak tunjuk pun dia ni sebagai seorang ulama, sebagai seorang wali-wali Allah ke apa ke, untuk nak macam nak menggabungkan rakyat-rakyat, manusia ataupun umat-umat Islam supaya tidak berpecah, supaya kita bersama-sama. Tapi masih lagi dia nak wujudkan perpecahan, dia nak asing-asingkan rakyat Malaysia, dia nak asingkan orang ni, dia nak asingkan orang tu. Demi apa? Demi nak dapatkan kuasa. Sekarang ni depa duk nak buat langkah tu, langkah ni semua gagal. Depa nak buat move itu, move ini, move itu, bincang sana, bincang sini, semuanya gagal. So depa dah jalan depa dah buntu. Depa dah tak tahu dah jalan apa lagi. So dengan apa dia lagi cara? Dengan mewujudkan lagi persepsi demi persepsi. Dan itu je lah cara-cara yang depa ni pandai. Depa tak pandai duk nak perintah negara, duk nak bangunkan negara, depa nak ubah ekonomi negara untuk bangkitkan balik negara. Depa tak pandai. Tapi depa hanya pandai tebuk atap, depa hanya pandai mewujudkan perpecahan, depa hanya pandai wujudkan perpecahan, pergaduhan, ketaksuban, penipuan, kezaliman. Itu depa pandai. Lalas depa cakap bukan kami buat, orang lain yang buat, depa talar dekat orang lain buat. Itulah parti PAS, itulah Tun Dr. Mahathir. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Dia menceritakan daripada Hadi Awang, Tun Dr. Mahathir, dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir pada aku, ni dia dah manusia yang dah tak ada arah dah ni. Last sekali dia kata Anwar Ibrahim. Padahal yang bermula tu puak-puak depa. Last sekali Anwar Ibrahim kena. Aduh. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Now, hari ni, okay, habis pasik. Bukan parsik. Pasik. Betul, pasik. Hari ni tuan-tuan, Perdana Menteri kita, okay, habislah cerita pasik tu lah, tapi kita teruskan hashtag pasik tu. Sekali lagi telah menunjukkan satu akhlak seorang Muslim yang sangat baik. Okay? Akhlak seorang kawan dan sahabat yang sangat baik. Orang maki dia, orang kata dia macam-macam, orang hina dia. Tapi hari ini dia dengar bahawa Tuan Guru Haji Hadi telah ke IJN buat dialisis, PMX pergi melawan. Anwar ke IJN tapi tak dapat jumpa Hadi. Sejurus telah menunaikan solat Jumaat. Dato' Sri Anwar Ibrahim bergegas ke IJN untuk menziarahi Presiden Tan Sri Hadi Awang dan rakan sarjana British Profesor Zaiduddin Sardar yang menerima rawatan di situ. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata beliau tidak sempat bertemu dengan Abdul Hadi kerana ahli Parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis setelah menjalani beberapa prosedur kesihatan. Keadaan Abdul Hadi saya dapat tahu daripada doktor stabil. Hari ini beliau dialisis, manakala Zaiduddin sedang tunggu untuk ambil keputusan prosedur berikutnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat walafiat, pulih dan dapat jalankan tugas seperti biasa, katanya. Abdul Hadi berada di IJN untuk pemeriksaan jantung sejak 1 Januari lepas. Ya. Untuk makluman tuan-tuan, PMX dan juga Haji Hadi adalah sebaya. Kan? Adalah sebaya. Okay. So dalam masa yang sama juga tuan-tuan, jaga kesihatan kita. Ya, untuk makluman, apa orang kata, pemergian seorang lagi seniman, Hamdan Senario,
Saya biasa follow TikTok live dia juga, Hamdan Senario ni. Ada juga tengok TikTok live dia. Hari ni telah meninggal dunia setelah ditidurkan. So jaga kesihatan, jaga keselamatan, terutama sekarang ni dalam keadaan COVID dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tak sihat, jangan keluar. Itu pesanan saya lah, pesanan penaja. Dalam masa yang sama, Haji Hadi ni, kita doakan yang baik-baik lah tuan-tuan. Kita bukan macam walaun. Mendoakan supaya mati cepat, kalau boleh pergi mampus, kalau boleh tarik nyawa dengan penuh, dengan dengan sentap yang paling menyiksakan. Kita bukan macam tu. Kalau boleh biar nyawa tergantung di kerongkongan. Kita bukan macam Allah. Semoga dipermudahkan urusan beliau. Dan kalau sekiranya ada kebaikan, maka kita doakanlah atas kebaikan tersebut. Kita boleh menggunakan tawassul atas amal baik dia untuk kesembuhan beliau. Dan saya sarankan juga, kalau beliau dalam keadaan dalam keadaan nazak tu, kalau ini bukan kalau dia nazak, kalau nazak bukan dia saja, sesiapa pun kita bacakanlah Yasin. Yasin ni jangan ingat untuk orang mati. Yasin ni sebenarnya untuk orang yang sakit ataupun untuk orang yang nazak. Itu sebenarnya. Orang mati boleh jugalah. Itu ada perbezaan pandangan pendapat. Tetapi dalam masa yang sama juga, habis cerita kat situ, langkah Dubai. Baik, kita masuk ke cerita langkah Dubai sekali lagi. Ada yang claim, terutama raja dekat London tu kan, yang even raja Malaysia pun tak nak mengaku dia saudara lah tuan-tuan. Raja kat Malaysia pun, yang saudara dia pun tak nak mengaku dia saudara. Dia sekarang ini sudah memegang 120 SD. Mana SD saya tadi? 120 orang telah menandatangani SD. Sekarang ini tengah tunggu bagi 3 nama dekat Perdana Menteri. Sekarang ini akan memasti kepada Agong. Agong akan memilih salah seorang, akan bertukar kerajaan. Dia kata 120 orang ini. Dan ada yang dakwaan hari ini, Anwar nak jumpa dengan Hadi hari ini. Tujuan dia supaya memujuk Hadi supaya janganlah pergi menyokong kerajaan yang lain supaya dia kekal jadi Perdana Menteri. Masalahnya tak jumpa. Macam mana kata nak sokong? Itu persepsi dia. Now 120 dan sebagainya, adakah benar dakwaan tersebut is? Jawapan mudahnya tidak. Okay, jawapan mudahnya tak benar. Tetapi saya nak ceritakan dekat mana asal usul cerita tersebut, siapa yang memulakan dan kenapa golongan ini bergaduh sesama sendiri sekarang ini. Now, having said all that, adakah kerajaan tidak akan tumbang? Tak, saya tak kata demikian. Saya kata tuan-tuan, apa sahaja boleh berlaku dalam negara ini. Tetapi counter measures yang kita dah buat cukup untuk menghalang buat setakat ini. Namun begitu, syaitan, iblis, dia akan buat kerja syaitan dan iblis dia. Dajjal ni dia akan buat kerja Dajjal dia. So jangan risau, benda tu akan berlaku. Saya kata, jadi kerajaan ke, tumbang kerajaan ke, saya tak efek dengan benda tu. Kita lawan, tetap lawan tuan-tuan. Tetapi komen Haji Hadi, langkah Dubai, PAS dan PN tak perlu budaya shopping MP, kata Hadi. Presiden PAS, Hadi berkata, parti itu dan PN tidak mengamalkan budaya membeli ahli parlimen untuk mendukar kerajaan. Susulan dakwaan wujudnya langkah Dubai yang dikaitkan dengan gabungan itu. Abdul Hadi kata, PAS buat masa ini tetap bersedia dan berusaha menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja perlembagaan. PAS dan rakan-rakan dalam PN memilih pendekatan mempertahankan kepercayaan rakyat secara langsung dan tidak langsung. Kami tidak perlu budaya shopping ahli parlimen dengan menggunakan duit dan banyak dan janji-janji, tetapi berpijak di bumi nyata mengamalkan politik demokrasi yang sebenar, katanya. PAS terus bersabar sejak ditubuhkan pada 51 dengan hanya satu kerusi diikuti pasang surut politik kerana gelombangnya dan terus istiqamah dalam keadaannya. Langkah Dubai mulai diperkatakan setelah dibangkitkan oleh Ketua Pengarah JECOM Ismail Yusof minggu lalu yang didakwa melibatkan pemimpin PN yang berada di ibu kota Emirat Arab Bersatu UAE itu. Dia mendakwa satu pertemuan diadakan memberikan tugas khas kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan kepada pembangkang dengan menerima sogokan. PN dan beberapa ahli parlimen yang didakwa dekat dengan pembangkang juga menafikan mereka terlibat dalam gerakan tersebut. Namun Timbalan Perdana Menteri Abdul Ahmad Zahid berkata ia memang wujud dengan menyatakan dia menerima laporan perisikan mengenainya. Mengulas lanjut, Abdul Hadi juga ahli parlimen menyatakan persetujuan dengan pandangan wartawan Abdul Kadir Yassin bahawa gerakan itu mestinya datang dari pihak yang memiliki wang. Menurutnya lagi, pada masa ini kerajaanlah pihak menguasai wang dan mampu mempengaruhi golongan yang mencari segala projek, katanya. Menjawab persoalan tersebut, pada tahun 2020 Pakatan Harapan pun kerajaan. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Pakatan Harapan pun ada wang,
Tapi kenapa boleh tumbang juga? Dan yang menumbangnya salah satu adalah daripada PAS. Dan pada waktu itu, bila Haji Hadi kata, kami tak shopping. Tapi, lupakah beliau bahawa ada di kalangan ahli parlimen dijanjikan duit, dijanjikan pangkat, dijanjikan kedudukan, diugut kalau sekiranya tidak menyokong, maka apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Akan berlaku keadaan di mana mereka akan didakwa. Itu yang akan didakwa. Kan? Bila tak didakwa ni tuan-tuan, kita kata mereka akhirnya terpaksa berpindah. Ada beberapa ahli parlimen PKR sendiri yang terpaksa berpindah kerana takut nak didakwa, dan sekarang ni tak bertanding lagi. Dan untuk nak alihkan, so sekarang ni apa dia orang buat ni? Dia orang nak alihkan. Memang kejadian itu, langkah itu berlaku, rancangan itu berlaku, cuma langkah itu tak ada. Penipuan yang dibuat oleh cyber trooper mereka. Kerana apa? Asalnya memang ada pembelian itu nak dibuat, tetapi telah disekat last minute disebabkan oleh langkah ilham, saya panggil. Langkah ilham, tuan-tuan. So, apa yang berlaku? Hadi sendiri akhirnya hari ini mengatakan tak, dia tak terlibat langsung sebab tak berjaya. Kalau berjaya, dia akan kata dia lah antara pencetus. Kan? Dialah antara pencetus. Contohnya pada tahun Oktober 2022, tuan-tuan. Sekarang ni sebab tak berjaya. Kalau berjaya, dialah yang terpaling hero. Sebab tak berjaya ni, dia kata, tak ada, PAS tak terlibat. Kan kita tak tahu mana. Kita bukannya nak pergi shopping. Tapi tuan-tuan ingat tak, pada November 2022, Hadi mengaku gerakan Sheraton, mengaku gerakkan langkah Sheraton, calon Muhyiddin sebagai PM. Dia mengaku bahawa dialah yang menggerakkan langkah Sheraton tersebut. Itu klaim Hadi. Dan untuk divertkan isu ini, apa kata Tun Mahathir? Anwar, pakar kerajaan pintu belakang, Dr. M nafi langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dia terlibat dalam langkah Dubai, mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung ke ibu kota Emirat Arab Bersatu. Mahathir turut menyerang Perdana Menteri dengan mendakwa Anwar adalah pakar dalam gerakan pintu belakang. Saya pasti ramai masih ingat langkah 16 September menubuhkan backdoor government. Selain itu, ada juga langkah kerajaan untuk naikkan isteri untuk jadi Menteri Besar Selangor. Ada juga langkah yang bersandar I have the numbers, dan juga langkah strong, formidable and convincing majority. Semua adalah langkah untuk mengambil alih kerajaan secara pintu belakang, katanya. Yang pertama, langkah Kajang tak pintu belakang pun. Langkah Kajang, kita minta Menteri Besar letak jawatan, dan dia adalah Menteri Besar di dalam parti kita sendiri. Bukan perkara pelik berlaku pun. Di Perak berlaku. Di dalam kerajaan bersatu itu sendiri, UMNO minta letak jawatan disebabkan hilang kepercayaan. It's nothing, bukan benda yang pelik. Malah di Sarawak pun pernah berlaku. Kalong Ningkan pernah diminta step down. It is nothing new. Dia bukannya berlaku sebagaimana yang berlaku dengan Sheraton. Itu pintu belakang, tuan-tuan. Kemudian dia kata ada strong formidable number. Pada masa itu, kerajaannya adalah Pakatan Harapan. Dia sendiri ada dalam tu yang nak tukar kerajaan pada waktu itu. Dia dah lupa ke? Dia yang buat statement kata kita akan bentuk kerajaan pada waktu itu? Dia dah lupa ke? Atau dia buat lupa? Yelah, kami tahulah kami ni Melayu mudah lupa. Dia bukan Melayu. Anak-anak dia Melayu, tapi dia bukan Melayu. Saya nak betulkan sikit takut nanti Datuk Mukhris terasa hati dengan saya. Anak-anak Tun Mahathir Melayu, dia bukan Melayu. Tapi dia dah mengamalkan cara Melayu, dia Melayu lah. Kita terima berdasarkan perlembagaan. Berdasarkan keturunan, bukan. Berdasarkan perlembagaan, ya. Poinnya dekat sini adalah langkah yang kita kata, yang dia kata berlaku itu, kan, tidak berlaku dan sebagainya, itu adalah satu penipuan, ini tak betul, ini dan sebagainya. Tuan-tuan, itu diversion taktik. Itu kaedah dia nak divertkan. Apa yang sebenarnya berlaku? Now, apa yang sebenarnya berlaku? Untuk komen ini Datuk Seri Anwar, dia kata dia doa Dr. M sihat je. Malah dia nak komen. Sebab apa? Dia tahu langkah Dubai ni sebenarnya tak betul. Memang tak ada. Tetapi langkah Dubai itu ada.
Dana itu bukan berlaku dekat Dubai. Saya setuju satu perkara apa yang Sanusi kata. Jangan kata Dubai. Alostar pun boleh. Chowkit pun boleh. Semberong pun boleh. Dia kata, betul. I agree. Dia bukan Dubai, tuan-tuan. Dubai tu kebetulan Agong ada kat situ. Itu orang dok cerita langkah Dubai. Tak ada apa berlaku. Saya dah kata dah. Yang berlaku adalah di mana gerakan untuk nak bawa dana itu berlaku. Now, langkah Dubai ini sebenarnya ada 3 golongan di dalam Perikatan Nasional yang dia dok gaduh sama sendiri sekarang ni. Golongan pertama adalah golongan PAS. Golongan kedua adalah golongan Bersatu. Golongan ketiga adalah golongan Tun Mahdi. Okay, ini 3 golongan tersebut. Nah, golongan PAS adalah mereka yang ikut je. Dia tak kisah. Asal jalan, dia on. Tetapi mereka inilah yang menjadi perekat atau penyambung kepada hubungan di antara geng Tun kepada Bersatu. Kita kena faham Bersatu ni tak boleh terima Tun dah. Tun ni memang dah dibuang daripada Bersatu. Dah out. Tetapi siapa yang ambil Bersatu ke dalam ambil Tun ke dalam Perikatan Nasional? PAS. Siapa yang kutip Tun masuk ke dalam Perikatan Nasional? PAS. Apa tujuan dia? Kita kena faham satu benda. Tun ni memang mungkin dia tak banyak duit. Tetapi dia kenal ramai orang yang banyak duit. Dan dia kenal dan dia tahu siapa-siapa pemegang-pemegang duit. Harta Ismit di dalam negeri dan harta Ismit di luar negeri. Itu kelebihan dan kebijaksanaan Tun. Kita tak menafikan perkara tersebut. Kita baru dengar cerita dia bail out anak dia ratusan bilion guna duit Petronas. Itu anak-anak dia. Kita belum dengar cerita kroni-kroni dia. Saya ada satu buku macam saya kata, The Malaysian Maverick. Satu buku ditulis oleh Barry Wayne, mendiang Barry Wayne, Asian Wall Street Journal punya jurnalis, menulis tentang kisah bagaimana korupsi yang berlaku pada zaman Mahdi. Daripada zaman awal sampailah zaman dia retire. Perkara tersebut berlaku. Now, 3 golongan ini, isu dia sekarang ini, golongan Tun terdiri daripada Papagomo, Papukari. Ini adalah golongan yang sekarang ini mengatakan bahawa gerakan ada. Numbers ada. Kita akan tukar kerajaan 18 hari bulan. Jumaat ini, esok, lusa. Dia duk main benda tu. Itu tugas mereka. Okay? Tugas mereka adalah untuk play the narrative. Play the narrative. Apa tujuan? Kenapa? Now, dia cakap benda tu bukan sebab dia nak divertkan. Bukan sebab Papagomo nak divertkan benda tu tak berlaku, tak. Sebenarnya mereka ada basis kepada kenapa mereka cakap demikian. Papagomo bercakap demikian, Salim berkata demikian, dia ada basis dia. Basis dia adalah kata-kata daripada orang kuat Tun kepada mereka bahawa sudah ada numbers yang dah dibeli dan bersetuju untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu. Namun yang mereka tak anticipate, dia tak jangka, hari Jumaat bangunan Ilham atau hari Sabtu bangunan Ilham itu disita. Bila AMLA trigger, bukan setakat bangunan tu tuan-tuan, dengan harta-harta Ismit Ulam Raja di dalam negara dan di luar negara akan terkena. Tetapi adakah dana itu datang daripada Daim? Bukan. Ini orang silap quote saya. Sampai ada 2-3 video dia kata Daim yang bawa. Silap. Saya tak kata macam itu. Saya kata AMLA pada Daim itu trigger kemasukan duit dengan dana yang banyak. Itu maksud saya. Duit itu datang daripada mana? Siapa punya duit? Saya tak nak cakap. Sumber tu saya tak nak cakap. Tetapi saya boleh katakan dia adalah kroni yang kenal kepada Tun Mahdi. Adakah dia berkaitan dengan Daim? I neither confirm nor deny. Now, dalam keadaan tersebut, bila dana duit itu tak bergerak, tuan-tuan, nak keluar daripada UMNO, tuan-tuan kena bayar 100 juta ringgit. 100 juta ringgit kepada UMNO kalau sekiranya hianat pada UMNO. Tetapi UMNO lupa satu benda, loophole. Loophole-nya apa? Itu kalau dia keluar daripada UMNO. Kalau dia menyatakan tak menyokong PMX, adakah dikira sebagai hilang 100 juta? Dia boleh dipecat. Dia tidak ada masalah dia pecat. Tetapi dalam masa sama dia tahu kalau dia bertanding lepas ni dia mungkin kalah. So dia perlukan dana. Dia perlukan duit. Dan dipecat tidak ataupun digantung dan dipecat tidak menjadikan anda keluar daripada parti. Kita tengok apa yang berlaku di Bersatu dan juga apa yang berlaku kepada Hishamuddin sendiri, digantung daripada parti. Tak keluar daripada UMNO. Tetap seorang ahli parlimen, tidak dikira dalam 4 parti.
So 3 golongan ini sekarang ni duk gaduh sama sendiri. 2 lagi ni duk bertanya, mana cerita kami duk jaja ni? Kami duk jaja ni Jumaat lepas Sabtu lepas 18 hari bulan, duk menjaja cerita kita nak kerajaan nak tumbang ni. 2 golongan ni daripada tim Bersatu punya cyber trooper, Ratu Badak dan sebagainya, kemudian tim daripada PAS semuanya punya cyber trooper. Sebab tim Bersatu dengan PAS punya cyber trooper duk malu tuan-tuan, duk kena pasik ni. Duk kena pasik, duk malu sekarang ni. Janji kata nak tumbang, tak tumbang. So diorang dah malu, diorang dah duk jaja ni, kita akan tumbang, buat nyanyian, buat miming kat dalam TikTok, dia duk kutuk dan sebagainya. Habislah diorang ni, habislah. Cerita habislah tu tak habis-habis tuan-tuan. Cerita habislah tu tak habis-habis. Ada seorang mamat daripada UK ni duk tunjuk, kita ada 120 SD. Saya cabar beliau, namakan, selain daripada PN, tolak PN tepi, namakan siapakah balance 120 itu. Saya cabar beliau. Saya tahu dia takkan nak, bukan dia takkan nak, dia tak ada pun nama tu. Nama tu tak ada. Dan salah seorang yang ada, katanya ada nama di dalam senarai tersebut, Timbalan Menteri Abdul Rahman Lipis, ada nama di dalam tu, dalam senarai kononnya 120 orang itu. Sekarang ini menyatakan saman kepada seorang YouTuber kerana menyebut nama dia ada di dalam senarai tersebut. Dia kata nama saya tak ada. Dia saman orang yang sebut nama dia. So dah tolak 1 ke jadi 119 ke macam mana? So dia main sentimen ni mudah je tuan-tuan. Kita ni semua ni yang duk shock politik ni, kita berada dalam kerajaan fragile tau. Kita goyang sikit je tuan-tuan rasa macam ni kerajaan ni stabil. Kan? Kerajaan ni stabil. Dia nak lompat kenapa? Akhirnya Mahathir sendiri kata tak ada, Hadi sendiri kata tak ada. Bukan tak ada tu tak berlaku. Ada cubaan tetapi gagal. Untuk mengelakkan kemaluan tersebut, besarnya kemaluan itu, maka apa mereka buat? Oh, kami tak tahu, we don't know anything. Oh ya ke? Tak tahu. What happened? Kami tak tahu apa yang berlaku, kan? Okay, apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini, so akhirnya 3 golongan ini duk gaduh sama sendiri ni tuan-tuan. Seorang ni kata 18 dia mengatip je lah. Seorang ni kata ada dia punya SD dia. Seorang ni kata ni macam tu, akan jatuh. Akhirnya kita terpaksa sibuk dengan benda ni. Kita lupa satu benda yang lagi besar tuan-tuan. Apa benda lagi besar? 700 juta bangunan daim disita. 700 juta tu melibatkan Menteri PN nanti tau. Bangunan daim disita. Kes siapa? Sanusi 18 hari bulan ini. Kes Sanusi 18 hari bulan ni, jangan lupa. Dan juga Februari berlangsung selama 10 hari. Dan ini ada satu gerakan lagi saya kata. Sanusi semalam confident 2 hari lepas. Dia kata kerajaan akan tumbang, jangan risau. Tak, saya kata dia akan tumbang. So apa saya kata dia akan tumbang? Kalau dia dapati bersalah, geng dalaman PAS yang anti Sanusi sudah mulakan gerakan ganti Sanusi kepada MB baru. Tindakan dia berkaraoke memalukan. Litar tak siap. Kedah FA terpaksa ada terima dana rasuah. Sekarang ini REE juga terlibat dengan rasuah. Kes-kes ini menyebabkan PAS yang anti Sanusi mengatakan Sanusi patut digugurkan. Kes tersebut, hasutan ni just sekadar alasan saja. Dan mereka akan pastikan, saya kata Sanusi akan digugurkan. Calon lain ada. Tonton tengoklah nanti. Okay, alright. Dia kata, Iswadi UMNO dah pindah perlembagaan parti, bercanggah dengan parti, dikira lompat parti, selari dengan akta anti lompat parti. Ya, saya tahu Muhammad Afiq, saya tahu. Tetapi dalam keadaan tersebut, dia orang boleh fight lagi. Kerana di dalam undang-undang anti lompat parti bercanggah dengan bercanggah dengan kenyataan daripada parti, tidak dikira lompat parti. So kalau dia ubah benda tu pun, dia tidak dikira melanggar lompat parti. Faham maksud saya kan?
dia tidak dikira melanggar lompat parti. Mungkin dia boleh saman 100 juta, tetapi dia tidak dikira sebagai hilang apa orang kata, kerusi tersebut, kerana tengok apa yang berlaku pada bersatu lah. 4 orang bersatu, 5 orang bersatu tu menyatakan sokongan tapi tak dikira lompat parti. Itu dah bercanggah dengan parti mereka. Alright. Okay, sekian saja daripada saya pada malam ini. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Itulah aku ambil daripada awal-awal tadi balik kan. Itulah sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kawan yang pernah berjuang-juang, yang pernah berjuang bersama-sama di dalam Pakatan Rakyat untuk nak tumbangkan Barisan Nasional. Berjuang bersama-sama, pi sana, pi sini kan. Last kita pun kita fikir sebagai seorang sahabat. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim turun nak jumpa dengan Hadi, walaupun Hadi tak mau jumpa. So Anwar Ibrahim pun dia ada lagi sahabat yang dia boleh jumpa. So dia tak heran mana pun, tapi sebabkan seorang sahabat, sebab tu dia turun. Walaupun daripada side hak yang kerajaan hari ni kan, macam Anwar Ibrahim hari tu masuk IJN, bukan main lagi depa hina Anwar Ibrahim. Depa kata, oh cepat ya Allah bagilah Anwar Ibrahim ni mati, bagilah apa, mati dalam keadaan sentap, tariklah nyawa dengan sentap lah apa semua kan. Tapi daripada side kerajaan kami hari ni kan, kami tak mendoakan benda-benda yang teruk-teruk kepada Hadi Awang. Sebab presiden hampa, yang hampa duk kata hampa ni dia tu ada seorang ulama, seorang ustaz, seorang tok guru. Presiden kami tak ajak macam tu. Presiden kami tak ajak mengata macam tu dekat orang lain. Kan? Tapi kami okey je. Kami mendoakan kebaikan, semoga cepat sembuh. Tu je lah. Dan ada yang kata, dan semalam pun aku boleh tengok banyak sangat video-video yang daripada set-set pembangkang keluarkan. Kata Anwar Ibrahim nak pergi jumpa Hadi tu sebab nak pergi minta sokongan, sebab Anwar kan dah tumbang. Tapi yang masalahnya, Anwar tak jumpa Hadi pun. Anwar tak jumpa Hadi pun. Hari ni Anwar tetap BM, babe. Macam mana tu? Anwar tetap BM hari ni, babe. Kan? Sedangkan semalam dia tak jumpa Hadi Awang pun. Macam mana tu? Tolong jawab besar geng. Tapi itulah kan, walaupun dia pada side pembangkang, parti PAS, Raja London duk kata 120 SD dah ada lah apa. SD dah tak boleh pakai. Nak abak macam mana lagi? Wahai pembangkang, wahai Raja Petra, nak abak macam mana lagi ni? SD dah tak boleh pakai. Kan? Sekarang ni envelope. Kan? Sebab kita dah ada akta anti lompat parti. Tolong faham, Sat. Aku pun geram. Sengaja hampa dah tua-tua bangka dah, takkan hampa tak faham. Kan? Apa guna akta anti lompat parti tu, Raja Petra woi. Hadi Awang woi. Tolonglah fikir, Sat. Admin Hadi Awang, tolong fikir pakai akal sikit. Apa guna? Dan yang paling aku bersyukur sangat-sangat lah kan. Kerajaan hari ni dia tahu. Segala plan-plan pembangkang ni kerajaan tahu nak abang pergi kat apa. Kerajaan tahu, sebab tu Alhamdulillah kerajaan dapat sailang puak-puak pengkhianat ni. Kerajaan dapat sailang kerja-kerja jahat pembangkang ni. Kerajaan dapat cilup, dapat tendang, dapat tergajang segalanya kerja-kerja jahat pembangkang ni. Untuk nak menjatuhkan kerajaan Anwar ni. Sebab sekarang ni Tun Daim, Tun Mahathir, Tun apa semua ni dan juga Muhyiddin Yassin, dia pun cukup gelabah punya. Teman-teman Sanusi pula lagi dia gelabah punya. 18 hari bulan ni dia akan naik mahkamahan. Jadi puak-puak ni pembangkang hari ni dia pun macam-macam dia pun punya gelabah ni. So apa lagi yang dia pun perlu buat? Dia pun perlu jatuhkan kerajaan lah. Kan? Untuk nak selamatkan diri-diri depa daripada depa aset-aset depa dirampas. Aset-aset anak-anak depa dirampas. Nanti anak-anak cucu-cucu depa akan dirampas, akan jadi miskin papa kedana. Habis SPRM rampas habis. Segala syarikat-syarikat semua hancur habis. SPRM rampas habis, tak tahulah nak abang gambar apa akan jadi. Jadi untuk nak mengelak SPRM ambil tindakan, SPRM rampas, depa terpaksa buat kerja-kerja setan. Depa terpaksa buat kerja-kerja iblis, kerja-kerja jin untuk nak tumbangkan kerajaan hari ni. Walaupun kerajaan dah tutup lubang-lubang daripada setan masuk, tapi depa tetap depa buat lubang juga. Depa tetap depa menggunakan kerja-kerja setan, kerja-kerja iblis
untuk nak tumbangkan kerajaan. Itu hakikat. Mereka akan buat apa saja untuk nak selamatkan diri mereka. Sebab mereka tahu, mereka dah tak terselamat. Jadi terpaksalah mereka buat kerja-kerja macam ni. Terpaksalah create persepsi. Apabila dah kantoi, bila dah viral, tunding jari dekat orang lain pula seperti mana Tun Dr. Mahathir ni. Tunding kata kawan ni lah punca buat persepsi ini. Kawan ni lah Anwar Ibrahim lah itu. Anwar Ibrahim lah ini. Oh, sebabkan benda tak berjaya, bukan main lagi hang duk sembang, oh kawan tu tak betul, kawan ni fitnah, kawan tu ada-adakan cerita. Cuba kalau apa yang apa buat ini berjaya. Oh, sayalah orang pertama. Oh, sayalah yang merancang supaya tumbangkan kerajaan. Dialah. Cuba kalau apa yang move, langkah-langkah yang mereka buat tu semua berjaya. Oh, mereka akan claim lah. Macam mana Hadi Awang tadi, Iswadi tunjuk. Oh, Hadi Awang dia macam dia punya claim, kata dialah orang pertama yang berusaha untuk nak tumbangkan kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Sebab benda ni berjaya, usaha mereka berjaya. Cuba kalau macam usaha mereka tak berjaya. Apa boleh tengok kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan daripada Hadi Awang, daripada Muhyiddin Yassin, daripada Ismail Sabri, daripada Tun Dr. Mahathir. Seorang-seorang akan keluarkan kenyataan. Sebab apa? Sebab usaha mereka tak berjaya. Cuba kalau usaha mereka berjaya, mereka punya peluk cium tu, tak tahu nak abang, hampa pegang sendiri ya. Sebab apa? Sebab usaha mereka berjaya. Lepas tu duk nak tunding jari dekat orang, petiklah langkah tu, langkah ni, apa yang dah berlaku sebelum-sebelum ni. Sedangkan zaman Tun Dr. Mahathir lagi teruk nak abang ambil gambar. Lagi teruk hang menjatuhkan orang, hang memenjarakan orang, hang tangkap orang. Siapa lebih zalim sekarang ni? Pemerintahan siapa yang paling zalim, wahai Tun Dr. Mahathir? Dan berapa ratus juta bilion duit rakyat hilang. Hang bill out syarikat anak-anak hang tahu mana. Jadi itulah. Inilah sedikit perkongsian ku. Kita fikir sendiri ya. Kan? Demi nak selamatkan diri, nak selamatkan aset-aset anak-anak menantu, nak selamatkan kekayaan anak-anak menantu diri sendiri. Dia sanggup buat apa saja demi nak selamatkan mereka semua. Jadi, terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Janganlah terpengaruh dengan puak-puak ni, puak-puak pengkhianat pembangkang ni yang macam tak ada akal ni. Orang Perdana Menteri bukan main lagi duk nak berbaik hati, duk nak berbaik dengan pembangkang, tapi pembangkang masih hati yang busuk, penuh dengan hitam, gundah gulana, macam-macam lah puak-puak ni kan. Sebab apa? Demi nak dapatkan kedudukan, demi nak dapatkan kuasa, demi nak dapatkan tempat. Tapi Perdana Menteri kita bukan main lagi duk nak berdamai, tapi mereka tak mau. So, kita nak boleh kata apa? So, kita layan je lah. Hampa nak juga tetap lawan, tetap membangkang. So, teruskanlah. Kan? Padahal usaha Perdana Menteri kita duk nak berdamai, tapi hampa tak mau. So, teruskanlah. Jadi, terima kasih banyak. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.